Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam perpaduan. Saudara, hari ini nampaknya Tan Sri Mahyudin Yassin dan rakan-rakan yang sewaktu dengannya, termasuklah blogger-blogger upahan mereka, tuan-tuan, terpaksa mengunci mulut selepas mereka kalah teruk. Kalah teruk bila mana undian untuk memilih Speaker Dewan Rakyat, mereka kalah dengan undian sebanyak 147 berbanding hanya 74 orang. 74 orang je rupanya yang menyokong Muhyiddin Yassin. Tuan-tuan, kita heran, mana cerita Raja Petra, cerita Haji Awang, cerita rakan-rakan yang sewaktu dengan Muhyiddin Yassin yang mengatakan mereka ada 115 orang. Tak mungkin orang lain ada jumlah yang lebih banyak daripada mereka. Malah kita juga masih ingat lagi bila nak sampai istana tu, Haji Hadi turunkan tingkap. Cukup dah Haji Hadi. Habis semua hang punya temberang, sudah pun kantoi. Kantoi, saudara. Kantoi big time, bukan kantoi sikit-sikit, kantoi big time. Penipuan mereka selama hari ini, mungkin adalah sebelum ni orang percaya, tapi sekarang orang dah tak percaya dah, saudara. Orang sudah tidak percaya apa ada gangguan dalam kita punya YouTube channel ni. Tak keluar notification. Okey. Kita cakap gangguan je tu dah okey dah. Okey. Selepas tu, saudara, berlaku undian untuk jawatan timbalan speaker. Di mana YB daripada Cameron Highland, Dato' Ramli Makno telah memenangi dengan 148 undi. 2/3 tu, tuan-tuan. 2/3. Dan kemudian Alice telah menang dengan 146 undi. Mas Mayati macam biasalah 74 orang. Tuan-tuan, ini menyebabkan bila nak buat undi percaya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita lihat pemimpin Perikatan Nasional mengambil keputusan untuk tidak mengundi. Jadi tidak ada undi berbelah bagi. Dalam erti kata lain, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun disahkan keabsahannya sebagai Perdana Menteri tanpa undi berbelah bagi. Dia ada dua makna ni. Undi tak ada undi berbelah bagi ni, maknanya macam semua sokong kan, tuan-tuan. Walaupun pada hakikat dia 74 orang ni tak mengundi. Dia orang tak nak pun mencabar, sebab dia orang tahu dah kalah 3 kali, kalau cabar juga kemaluan tu besar sikit lah. Okey. Jadi kita harap selepas ini Raja Petra dan rakan-rakan yang sewaktu dengannya, Raja Petra, Regi Jesse, tak kira lah geng-geng yang pro atuk ke pro nenek ke, tak payahlah bazir masa lagi mempertikaikan tentang terma-terma sama ada kerajaan perpaduan ke kerajaan gabungan ke. Soal dia, hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah mendapat sokongan 2/3 majoriti. Jadi kita lepas ni dah boleh buat kerja, tak payah pening kepala untuk memikirkan, tuan-tuan, nak berpolitik sepanjang masa. Kita dah boleh fokus. Sekarang ni kita kena buat kerja, pastikan rakyat-rakyat yang berhadapan dengan masalah banjir. Hari ini Datuk Seri Zahid Hamidi telah pergi ke hari ni kan semalam telah pergi ke Bagan Datuk. Sebelum tu dia pergi untuk melawat bangsa Tanah Runtuh di Batang Kali. Semalam beliau telah pergi ke Bagan Datuk untuk melawat bangsa banjir. Jadi kawasan-kawasan yang terkesan banjir ini pun boleh tahan juga. Boleh tahan juga, banyak juga lah.
kawasan-kawasan yang terkesan banjir. Kita harap semoga Allah SWT dapat segerakan musibah ini dapat pergi meninggalkan kita seberapa segera yang mungkin, supaya kita boleh masuk untuk membantu sahabat-sahabat kita yang terkesan banjir ini untuk cuci rumah dan sebagainya, untuk kita bagi bantuan-bantuan yang semampu untuk kita adakan. Okey. Dan kita juga harap sebab ramai kawan-kawan, contohnya di Kelantan Terengganu ni, dia kata time pilihan raya bukan main lagi, Perikatan Nasional keluar duit banyak kan. Kenapa sekarang ni tak nampak pula bantuan daripada puak-puak PAS dan juga puak-puak Perikatan Nasional. Jadi mereka bertanya-tanya, bila duit-duit yang dulu je bukan main laju dikeluarkan untuk dapatkan undi mereka, kenapa sekarang ni duit-duit ni macam lambat pula nak dikeluarkan. Kita ucap tahniah kepada Kerajaan Perpaduan untuk mangsa-mangsa yang terlibat dengan tanah runtuh, semua mangsa yang kemalangan jiwa, setiap keluarga dapat 10,000. Yang mana yang terlibat, cedera dan sebagainya dapat 1,000. Kita ucap terima kasih kepada Kerajaan Perpaduan. Okey? Ada soalan? Silakan. Apa sudah jadi? Malam ni kita ke udara di Facebook page Lokman Nur Adam Official, di YouTube channel Lokman Adam, di TikTok channel Dato' Lokman Adam, di TikTok channel Malaysian Post. YouTube ada? Tak ada. Facebook tak ada. Okey. Okey tu. Soalan. Ya. Silakan. Okey tu, apa sudah jadi ni tu? Apa digembar-gemburkan PN kata kerajaan ni akan gagal pada hari ni, tapi tiba-tiba hanya undi suara tu. Apa sudah jadi tu? Itulah saya pun walaupun saya tahu bahawa kita ada 148, kita tak menyangkalah bahawa semua 148 akan memberikan undi pada pilihan raya, pada undi percaya dan juga speaker dan timbalan speaker hari ini. Hampir semua yang mengundi Jadi alhamdulillah lah, kita harap ini satu perkembangan yang sangat positif dan ianya akan berterusan sepanjang tempoh 5 tahun. Ini jelas menunjukkan bahawa memorandum ataupun perjanjian persefahaman di antara parti-parti yang begitu tegas telah berjaya mendisiplinkan ahli-ahli parlimen. Rupanya dia kalau nak ubat kena buat macam ni kan. Kalau tidak letih, kita asyik nak melayan, lompat parti, lompat sana, lompat sini, beli sana, beli sini kan. Tetapi kita simpatilah kepada bapa, kepada scheme of things. Walaupun duit dia banyak macam mana sekalipun, dia sudah tidak boleh lagi membeli mana-mana ahli parlimen. Ada juga tawaran mengatakan, kalau misalnya ada ahli parlimen mereka ingkar dan mereka hilang kursi, ada pihak sanggup nak bagi 20 juta untuk lawan. Tapi kalau hilang kursi, tak boleh bertanding satu penggal, apa kejadah je. Betul tak? Siapa nak buat kerja gila? Betul tak? Mungkinlah wakil rakyat yang merupakan ketua pemuda PAS tu, yang cakap pakai kepala lutut mungkin dia habis kuat, dia kata hilang kursi saja boleh bertanding balik. Dia sebagai penggubal undang-undang, ahli parlimen, dia pun tak tahu kalau hilang kursi tak boleh bertanding. Nak kena tunggu pilihan raya umum yang akan datang. 10 tahun lagi. 10 tahun 5 tahun? 5 tahun? 5 tahun mau bertanding. 10 tahun. Gila. Cakap tu lah, biarlah berdasarkan pengalaman Okey, silakan soalan lain. Tu, apa tu sejak kali pertama Datuk Seri Anwar Ibrahim mengangkat sumpah, Muhyiddin Yassin mencabar Datuk Seri Anwar Ibrahim membuktikan keabsahannya. Tiba-tiba hari ini masa
pembahasan usul undi percaya pada PN, mereka cakap patut buat undi usul percaya ni, buang masa dekat. Itulah dia yang mencabar. Lepas tu Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia yakin dia ada enough numbers, maka dia sendiri mencadangkan supaya dibuat undi percaya. Itu sebab saya beritahu banyak kali, bila dia sendiri nak buat undi percaya, maknanya dia yakin dia ada simple majority. Dan kalaupun 148 ni ada yang tergeliat sana, tergeliat sini, ada yang defect, kalaupun ada yang lari 10 daripada UMNO, 10 daripada sana, 6 daripada sini, kita still ada enough numbers untuk bentuk kerajaan. Tak sangkalah sampai semua 148 tu memberikan sokongan padu. Ini satu kejayaan lah. Saya ucap tahniah kepada semua parti yang menganggotai perikatan kerajaan perpaduan. Kita harap kerjasama ini akan berkekalan panjang. It's for the betterment of the country. Untuk kebaikan negara ni, buatlah yang terbaik, jagalah rakyat ni betul-betul, pastikan berkhidmatlah dengan baik dan berikan perkhidmatan yang terbaik untuk rakyat Malaysia yang telah memberikan mandat kepada mereka. Walaupun tak ada satu parti pun yang mendapat mandat, it's a hung parliament before, tapi Alhamdulillah, atas nasihat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Bertuan Agong, akhirnya dapat juga untuk kita wujudkan kerajaan perpaduan. Itu pun ada juga yang komplain ni, dok kata jangan gunakan nama Agong lah, apalah. Wan Saiful tu. Wan Saiful dia kata apa? Tak wajar menggunakan menipu rakyat menggunakan Datuk Agong pada kerajaan. Jadi saya mencadangkan kepada Wan Saiful, saya sangat setuju dengan kenyataan Wan Saiful. Dia kata tak wajar menipu rakyat dengan mengatakan bahawa kerajaan ni ialah kerajaan perpaduan. Dan cadangan ni cadangan yang di-Pertuan Agong. Jadi saya mencadangkan kepada saudara Wan Saiful supaya membuat usul orang yang mengeluarkan kenyataan di awal-awal, iaitu pengurusi ataupun presiden parti dia sendiri, meletakkan jawatan. Sebab presiden parti dia sendirilah yang mendedahkan lepas dia frust Kebawah Duli Tuanku meminta supaya Perikatan Nasional bekerjasama dengan PH. Dia sendiri keluar daripada istana, bergegas balik rumah dia, lepas tu buat PC. Dia beritahu Kebawah Duli Tuanku telah menitahkan supaya PN bekerjasama dengan PH. Tapi dia beritahu dia tak bersetuju. Dia siap cerita, dia potong perkataan setuju, dia sign. Dia tak bersetuju. Dia tak nak kerjasama dengan Pakatan Harapan. Tak nak mewujudkan kerajaan perpaduan. Jadi perkataan kerajaan perpaduan itu datangnya daripada pendedahan yang dibuat oleh Muhyiddin Yassin sendiri. Dia yang kata tuanku yang mencadangkan supaya diwujudkan kerajaan perpaduan. Takkanlah pengurusi Perikatan Nasional ni nak berbohong. Anak ulama, betul tak? Pandai baca doa lagi. Takkanlah dia menipu. Betul tak? Jadi kalau tak puas hati lagi tentang siapa yang mencadangkan kerajaan perpaduan tu, maka sewajarnya orang yang mendedahkan perkara ini meletakkan jawatan. Sebab ketua perangan dia pun tak percaya dengan dia. Okey. Tu lagi satu mengenai pembahasan dekat parlimen tadi, Ya. Mengenai memorandum persefahaman kerajaan ni. Nampaknya PN yang banyak usul dan banyak membahas tentang tu. Padahal dia orang bukan dalam kerajaan perpaduan ni. Itulah masalah dia. Kita buat perjanjian kerjasama.
supaya tak ada orang boleh curi ahli parlimen kita. Kan? Mestilah kalau kita buat satu undang-undang yang mengekang perompak dengan penyamun, takkan perompak dengan penyamun nak bersetuju. Betul tak? Contohnya, kalau kerajaan buat undang-undang mengatakan kalau contohnya kalau orang tu mencuri dengan menggunakan senjata, hukumnya penjara seumur hidup. Kita pindah, kita letak dia hukumnya gantung. Lebih ketat. Agak-agak pencuri dengan perompak ni dia nak setuju tak? Mestilah dia tak setuju. Sebab dia dah tak boleh nak mencuri dan merompak menggunakan senjata, kerana kalau kantoi kena hukum gantung, matilah dia. Inilah saya umpamakan Muhyiddin ni, sebagai seorang perompak dan penyamun terhormat. Sebab apa saya kata dia perompak dan penyamun terhormat? Sebab dia hanya merompak ahli yang berhormat. Ikut SOP. Okey. Ya, saudara Wan Kuris. Okey Tok. Bagilah soalan yang panas sikit. Okey Tok. Soalan senang dia ni. Senang Okey Tok, kawan-kawan kita dari PAS tu, dari PAS, dia bimbang tu. Dia bila PR15, dia menang terlalu banyak kursi parlimen tu. Ketika itu dia duduk dalam kerajaan. Jadi macam mana dia nak maintain parlimen-parlimen itu kalau dia tak duduk dalam kerajaan tu? Protokol kurang. Adakah dia akan menguncuk balik tersebut? Dia bukan soal dia menang tu kerana dia duduk dalam kerajaan. Perkara yang paling pokok menyumbang kepada kemenangan mereka ialah dana politik yang mereka perolehi daripada Muhyiddin Yassin. So dana politik ni berapa lama akan bertahan? Dulu mereka ada kerajaan, mereka menguasai macam-macam. Peruntukan Perdana Menteri pun separuh dia dapat. Peruntukan Timbalan Perdana Menteri dia ambil semua. Ini bukan saya cakap, ni Mukris Mahathir yang cakap. Lepas tu mereka meluluskan 600 bilion perbelanjaan dalam tempoh darurat, yang mana SPRM mengesahkan 92.5 bilion daripadanya memang perbelanjaan kerajaan. Bukan duit KWSP dan sebagainya seperti mana yang diulas oleh Muhyiddin Yassin. Kemudian Datuk Seri Anwar pula mendedahkan ada kemungkinan besar bahawa mereka juga mendapat dana daripada tokey-tokey syarikat judi dengan menaikkan cabutan istimewa daripada 12 kali kepada 22 kali. Dalam kau beli undi, kau rasuah anak bangsa kita, kau pakai duit judi pula tu. Itu sebabnya apa pun yang diorang buat, walaupun diorang menang besar, tak berkat. Tak berkat. Jadi selepas ni PAS akan melihat sendiri akibat daripada perubahan sikap pemimpin mereka daripada dulu memperjuangkan Islam, hari ini sudah rosak, punah, lari daripada perjuangan asal dia, lebih mementingkan dunia, lebih mementingkan jawatan, lebih mementingkan royalti minyak, lebih mementingkan dana politik. Allah akan hancurkan mereka ni. Percayalah. Ini keyakinan saya. Memang tak dinafikan ada setengah-setengah anak muda terpedaya dengan slogan-slogan mereka, bersama PAS sama seperti bersama dengan sebuah jemaah Islam. Seolah-olah macam kita orang UMNO ni bukan orang Islam. Ada yang terpengaruh. Dan sudah pasti dengan duit yang mereka ada, mereka boleh buat macam-macam video TikTok. Dan mereka boleh gunakan influencer untuk dapatkan virality itu dengan begitu mudah. Kerana semuanya hanya dengan duit. Kelabu mata influencer-influencer ni semua telah membantu mereka.
memang tidak dinafikan fitnah terhadap pemimpin kita. Contohnya macam Dato' Zahid. Orang kata kalau undi BN dapat Zahid. Ada juga benda ni dimainkan. Ada yang kata undi BN dapat Anwar sebagai PN. Ada juga. Walaupun benda ni tak masuk akal. Kalau undi BN, mestilah BN memerintah, yang jadi Perdana Menteri BN. Takkan Anwar jadi Perdana Menteri. Tapi ada juga yang percaya, maka mereka mengundi PN, last kali Anwar jadi Perdana Menteri. Ambil kau. Jadi bagi saya kita ada banyak lah ada banyak punca sebab kenapa mereka ni boleh menang banyak kursi. Itu sebahagian daripadanya yang saya sempat sebut tapi sudah pastilah ada sebab-sebab lain juga. Kita kena terima juga hakikat. Mungkin kita juga gagal dalam menguasai media sosial, gagal dalam menguasai TikTok umpamanya. Kita tak gunakan sehabis baik. Anak-anak muda kita banyak yang bagus-bagus ni, tetapi dah nak hujung-hujung baru kita ketengahkan orang macam Syafiq, orang macam budak-budak BNCOM ni banyak yang bagus. So sepatutnya sekarang ni kita ada tempoh 5 tahun. 5 tahun BN. Kita kena perkasakan orang muda. Kita kena tonjolkan pemimpin-pemimpin muda. Kita tak nak orang muda ni hanya dikenali sebagai jentera bermotor. Ini bukan zaman dia. Kita tak nak orang muda ni hanya sebagai pemasang poster. Kita nak orang muda ni berada di barisan hadapan. Image masa depan UMNO ni akan lebih cerah, bercahaya sekiranya daripada sekarang kita boleh groom orang-orang muda ni untuk jadi pelapis dan masa depan parti. Image UMNO lepas ni akan dicorakkan oleh orang muda. Biar orang muda ni yang tampil ke hadapan. Sebab kalau kita tak dapat ketengahkan anak-anak muda ni untuk menjadi juru bicara parti kita, macam mana kita nak kita nak make sure anak-anak muda ni nak bersama dengan kita. Kita kena ada lebih ramai influencer, tak kira lah TikTok ke, Facebook ke, Instagram ke, yang bersama dengan kita. Cuma kita tak mampulah nak bayar dia orang macam mana PN bayar. Tapi tak tahulah besok lusa kalau dia orang ni pun dah mula turun naik mahkamah. Kalau dia orang ni pun lepas disiasat-siasat didapati banyak rupanya duit-duit yang haram ni, duit haram ni yang dapat kita buktikan, tak mustahil beku balik akaun dia orang ni macam mana UMNO dulu dikenakan. Betul tak? Kalau akaun dia orang dah dibekukan, kalau nak bawa masuk duit pun susah kita tahu ada setengah-setengah duit dia orang ni dah berada di luar negara sekarang ni kita tahu, bukan kita tak tahu jadi mungkin dia orang tak semewah dulu. Bila tak semewah dulu, kalau mereka ni mula mendapat pengaruh dengan duit, selepas ni orang yang dulu bersama dengan mereka dapat duit mewah, lepas tu benda ni terhenti ataupun berkurangan, masa tu kita akan tengok sokongan mereka juga berkurangan. Tok, Tok, lepas sidang dia orang rakyat tadi, PN dia buat sidang media, dah kira cakap dia orang tak nak buat undi belah bagi sebab dia orang cakap undi percaya ni tak patutnya diadakan macam bomba basa lah. Jadi satu dia orang cakap sekarang ni tak tahu berapa jumlah berapa jumlah ahli parlimen yang sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia macam inilah. Kalau terlalu bodoh lah nak fikir kan, senang je. Kita ambil undi speaker timbalan 2 tu. Maknanya undi Datuk Seri Anwar Ibrahim paling maksimum 148. Paling kurang 146.
Takkan simple matematik macam tu pun tak boleh kira. Kalau kau yakin kau boleh menang, kau buatlah undi berbelah bagi. Dia sengaja tak nak mengundi, tak nak buat undi berbelah bagi, supaya dia boleh create doubts. Itu saja. So sampai bila dia orang nak main mainan macam ni? Rakyat bukan bodoh. Kan? Kalau tengok undi speaker dengan timbalan pun dah jelas menunjukkan bahawa penyokong kerajaan perpaduan ni solid. MP kerajaan perpaduan ni solid. Mungkin ada 1-2 undi lari tu time dia orang pergi toilet ke apa benda, tak tahulah. Okey? Yang 148 tu termasuk yang orang Sabah, daripada Sabah tu. Semua. Ya, semua. 148 tu lah. Ya. Jadi mahkamah besok akan tentukan dia besok kan. Okey tu, berkenaan dengan tadi orang muda tadi tu, UMNO kena ada orang muda, pemimpin muda yang boleh menarik perhatian orang muda. Tapi kalau macam Bosco dulu tu kan, dia tak muda sangat tu, tapi dia boleh tarik orang muda tu. Yalah, itu maknanya dia tak semestinya orang muda yang boleh tarik orang muda kan? Maknanya kena cari maknanya UMNO ni dia kena lebih menekankan orang muda. Itu sebabnya saya mencadangkan supaya kita kaji apa yang orang muda suka. Kenapa Datuk Seri Najib disayangi oleh orang muda? Sebab beliau antara yang lantang menentang Tun Mahathir dan juga Muhyiddin Yassin. Dia orang muda ni jiwa dia rebellious, memberontak. So bila dia ada sifat anti-establishment, ataupun dia ada sifat memperjuangkan hak-hak orang muda, memperjuangkan tentang KWSP, memperjuangkan supaya ada bantuan keuangan untuk peniaga-peniaga yang terjejas akibat daripada lockdown, memperjuangkan tentang nasib orang-orang yang tak boleh keluar cari rezeki, supaya diberikan bantuan khas COVID. So benda-benda macam tu menyebabkan orang muda minat dengan Datuk Seri Najib. Sama juga ada juga pemimpin UMNO, Dr. Ashraf pun banyak memperjuangkan tentang KWSP dan sebagainya. Ini orang muda suka. Cuma kita sedih lah, orang muda sepatutnya appreciate orang macam Dr. Ashraf yang banyak memperjuangkan tentang orang muda. Tapi last kali orang muda ni dia nampak duit, sampaikan Dr. Ashraf bertanding di tempat selamat pun mereka tak boleh nak bagi Dr. Ashraf menang. Sedih juga kita tengok banyak pemimpin-pemimpin muda, dekat 30 pemimpin muda yang sepatutnya sepatutnya diketengahkan sebagai ahli-ahli parlimen baru, tapi tidak berjaya memenangi kursi-kursi yang mereka tandingi. Okey tu. Menteri Ekonomi tu tak boleh. Muhammad Rafizi Ramli tu. Dia kata Malaysia perlu beralih daripada landasan ekonomi berasaskan komoditi dan perkilangan bernilai rendah kepada ekonomi ke abad yang ke-21 yang berteraskan digital, teknologi, tambah nilai, kreativiti dan serta inovasi. Soalan dia tu, sebelum ni BN dah buat, dah beralih pun. Adakah yang ni beralih ni maksudnya kena nak menyambung semula ke macam mana tu? Tak kira lah, tak kira lah. Sekarang ni YB Rafizi sudah menjadi kerajaan. Biarlah dia tumpukan perancangan jangka panjang ni banyak di bawah Kementerian Ekonomi. So biar dia fokus untuk lahirkan idea-idea baru. Sama ada nak meneruskan apa yang pernah dibuat zaman BN dulu, ataupun nak buat benda-benda baru, kita serah kepada kebijaksanaan dia. Saya yakin kita ada banyak pakar-pakar ekonomi yang boleh membantu beliau.
lebih banyak idea-idea baru yang fresh daripada anak-anak muda yang lebih energetik dapat digembling supaya perancangan yang dibuat oleh kerajaan ini benar-benar dapat membawa Malaysia ni beralih kepada era teknologi digital, multimedia, lepas tu dengan banyak inovasi-inovasi yang terkini yang boleh mengukuhkan kedudukan Malaysia supaya kita banyak menceburi bidang-bidang yang mempunyai return of investment yang tinggi, bukan hanya kepada yang sebelum ni lah, tapi dalam masa yang sama juga kebergantungan kita kepada industri pertanian dan makanan. Kalau sebelum ni banyak bergantung kepada import saja, perlu juga diberikan perhatian, walaupun ianya income ni tak besar, tetapi kita dalam masa yang sama kita kena kurangkan juga kebergantungan Malaysia kepada sumber makanan daripada luar ni, kerana kita dah belajar melalui pengalaman bila mana berlakunya perang antara Ukraine dengan Rusia ini, ianya memberi kesan kita ada masalah shortage of food dan sebagainya, gandum apa semua, jadi kita kena kurangkan kebergantungan kita kepada luar sebenarnya. Ya. Ni Raja Petra ni dia dalam hantaran Facebook dia ambil gambar Datuk tadi. Dia cakap sebab apa pula perlu berdemonstrasi depan parlimen. Persoalan hari ni gambar-gambar kau orang ada tadi wartawan semua ada. Ada tak kita berdemonstrasi? Kita cuma menghantar memorandum kepada Yang Berhormat Datuk Seri Zalina, Menteri Undang-Undang dan reformasi institusi. Kita minta supaya disemak semula, sebab SPRM dah lama dah siasat Hakim Nazlan, sudah lama siasat Hakim Nazlan, dan apa ni sudah submit kepada Jabatan Peguam Negara mencadangkan supaya Hakim Nazlan didakwa di bawah Seksyen 220 Kanun Keseksaan. Tetapi seolah-olah macam Hakim Nazlan ni dilindungi. Jadi hari ini kita hantar memorandum meminta supaya tindakan diambil sekiranya berlaku maknanya seperti mana yang didakwa, ada pihak melindungi penjenayah ni, maka kena ambil tindakan lah. Sampai bila kita nak biarkan penjenayah ni bebas? Perlu didakwa di mahkamah, perlu diberikan keadilan kepada semua orang. Bukannya kerana Datuk Seri Najib ni seorang bekas Perdana Menteri, tetapi keadilan perlu diberikan kepada semua orang. Tak kira lah bekas Perdana Menteri ke, orang miskin ke, kaya ke, kelam dengar ke, tak kira lah bangsa apa, tak kira lah agama apa, tak kira lah latar belakang politik apa pun. Datuk Najib pun adalah seorang warga negara Malaysia. Adakah kerana dia bekas Perdana Menteri dia patut didiskriminasi? Itu tak sepatutnya berlaku. Ini kena faham. Itu sebab kita pergi menghantar memorandum, bukan kita pergi berdemonstrasi. Kalau kita nak demonstrasi, kita tak adalah datang setakat banyak tu. Kita buatlah hujung minggu, time kawan-kawan kita semua cuti, betul tak? Pokok kita buat malam-malam, kan? Dan dia tak habis-habis duk kata, saya kata kalau BN memerintah balik seminggu Datuk Seri Najib keluar. Bila masa kita cakap macam tu? Kita cuma cakap kalau misalnya kita tukar kerajaan, kita pastikan badan-badan kehakiman, Jabatan Peguam Negara, polis, SPRM semua akan dipimpin oleh mereka yang ada integriti, yang boleh berlaku adil pada semua. Tidak ada orang melindungi penjenayah. Maka contohnya orang macam Nazlan ni, kalau dari dulu lagi tak ada orang lindungi dia, dia didakwa di mahkamah, sudah pastilah
Datuk Najib tu tak boleh masuk penjara. Sudah pastilah kes yang diadili di hadapan Hakim Nazlan akan dianggap sebagai null and void, tidak sah, dan akan berlakunya retrial, pembicaraan semula. Itu yang saya maksudkan. Kita tak pernah cakap, tapi tak tahulah Raja Petra ni memang bapa fitnah. Tok, apa dah jadi dengan ni Tok? Kempen hitam ni. Tengok Tok Faisal hari ni baru 9 jam. 30 ekor je tengok tadi. Kempen hitam. 30 orang Tok Faisal kali ada lah. Tak tahulah. Tak nampak lagi Tok mana Tok Faisal nak turun. Dia cuma hantar juak-juak dia je, budak-budak sekolah mana dah. Okey? Ada lagi? Soalan netizen tu Ya. Muhammad Fadil nama dia. Laskar Cyber perlu ada channel sendiri. Betul. Kalau siapa ada kepakaran tu, bolehlah jumpa kita. Kepakaran dan kemampuan untuk membuat tu. Kita buat kerja semua sukarela ni tuan-tuan. Okey? Dia tanya, bilakah kerajaan perpaduan ini akan mula memberi tumpuan dan bantuan segera yang sebenar-benarnya untuk membantu rakyat B40 yang terjejas-teruk dari segi ekonomi, ditambah dengan bencana banjir? Saya rasa benda tu sudah bermula. Sudah bermula. Ada pengumuman daripada masa ke semasa ada pengumuman. Tadi saya mencadangkan kalau sesiapa yang tak tahu benda ni, subscribe Telegram channel saya. Saya sentiasa menghantar maklumat daripada masa ke semasa di dalam Telegram channel saya, Datuk Lokman Adam. Ataupun joinlah komuniti Kerajaan Perpaduan. Kita ada komuniti Kerajaan Perpaduan. Sekarang ada 1,800. Kalau di Telegram channel tu ada 18,000 orang. So setiap kali ada berita baru tentang benda-benda baik yang kita buat, saya akan blast kat situ. Dan tuan-tuan boleh tolong blast di grup WhatsApp tuan-tuan. Ataupun tuan-tuan boleh add nombor telefon saya 013-838-7038. 013-838-7038. Nombor ni hanya untuk tuan-tuan add saya di dalam grup WhatsApp. Kalau hantar saya direct message di nombor ni, memang saya tak layan. Saya tak boleh baca pun. Nombor ni hanya untuk saya blast info ke dalam grup WhatsApp tuan-tuan. So boleh add nombor tu. Kalau nak WhatsApp saya, guna talian 012-332-0000. 012-332-0000. Nombor 011-622-15253. Nombor ni pun saya dah tak boleh nak baca sebab saya mesej banyak sangat. Jadi jangan hantarlah mesej apa-apa kat nombor ni. Okey? Soalan netizen lagi tu dia kata dalam parlimen tadi tu Arau ada menyatakan yang kerajaan sekarang tak lama betul. Nanti kami akan duduk ke sebelah sana sebagai kerajaan. Dia kata adakah soalan ni, adakah PN masih lagi menjalankan kerajaan tebuk atap untuk? Biarlah dia nak tebuk atap ke tebuk loteng ke. Saya rasa hari ini sepatutnya sudah ada pengajaran bagi dia. Sepatutnya hari ini dia sudah boleh sedar bahawa mereka kena terima hakikat mereka akan jadi pembangkang untuk tempoh 5 tahun yang akan datang. Ada orang tanya gitu. Dia kata adakah gelaran Tun itu tidak sukar untuk didakwa di mahkamah minta penceraian? Sebenarnya tak ada. Tidak ada sebarang klausa yang mengatakan bahawa kalau seseorang tu dapat gelaran Tun, dia tidak boleh didakwa di mahkamah. Boleh. Datuk Najib dulu pun kalau nak dakwa Tun Mahathir boleh. Cuma dia tak sampai hati. Banyak benda dia boleh buat. Tapi kalau dia dakwa Tun Mahathir dengan usia dia masa tu 93 tahun, ketika dia duduk dalam penjara,
tiba-tiba digigit semut kan, mati pula dah orang kata. Kita zalim. Itu sebabnya tidak ada sebarang tindakan, walaupun banyak dah sebenarnya poin untuk kenakan Tun Dr. Mahathir. Tapi Dato' Najib ni dia orang baik. Walaupun anak Mahathir ni pun banyak, ada yang buat insider trading, langgar Akta Suruhanjaya Security, patut boleh dakwa, tapi dia tak dakwa. Dia tak letak pasir di dalam periuk nasi. Walaupun Muhyiddin merancang buat kudeta, nak overthrow the democratic elected government, dia tak dakwa pun. Padahal dia boleh dakwa Muhyiddin, boleh kena treason tau, boleh kena gantung. Dia tak dakwa Muhyiddin, baru ada polis buat kawal aman depan rumah Muhyiddin, dah Puan Sri Nuraini panik, menangis-nangis. Tak ada, Dato' Najib tak buat macam tu. Kalau kita tahulah dia orang nak buat macam tu kat Dato' Najib, mungkin kena berubah lah. Okey. Ada orang tanya tu tanya. Dia kata kenapa Din Bago ataupun Haji Ali tak terima sebagai ketua pembangkang? Jadi sebab Haji Ali ni nature dia suka jadi pengikut pada Muhyiddin Yassin. Kalau nature dia nak jadi pemimpin, dia dah sepatutnya dia lah ketua pembangkang, sebab dia ahli parlimen PAS paling banyak sekali dalam kerajaan Perikatan Nasional. Tapi dia tidak ada keberanian, tidak ada keyakinan diri untuk jadi pemimpin kepada PN. Maka tak tahulah, tak ada talent ke apa kan. Tak nampak pun selama ni gambar Haji Ali ke video Haji Ali kan, tolong rakyat bantuan ke apa turun padang ke, tak nampak pun duk. Nampak. Bukan nak cakap turun padang, tak ada. Masa dia jadi duta khas tu, sekali pun kita tak nampak dia pergi terbang. Kita tak pernah nampak dia pergi ke Saudi Arabia. Mungkin kita boleh tanya, adakah duta Timur Tengah ni diharamkan daripada menjejakkan kaki di Saudi Arabia? Ini satu persoalan yang mungkin boleh dijawab oleh Wisma Putra. Yang peliknya, gambar dia menghadiri persidangan pemimpin-pemimpin Syiah dunia ada pula. Ini menjadi question mark, menjadi tanda soal. Takkan pergi ke Iran boleh, pergi ke Saudi tak boleh. Jadi puak-puak yang percaya sangat dengan keislaman PAS ni, fikir balik lah. Fikir balik lah. Syiah ni bukan salah satu daripada 4 mazhab kita. Macam mana nak nasihatkan netizen ataupun ahli-ahli pembangkang ni kan? Dia orang ni anggap apa yang terjadi, yang perkara betul ni fitnah, dan pihak luar tu fitnah tu betul kan? Macam mana nak kita nak educate dia orang, awareness dia orang ni? Dia sekarang ni, kita macam kita setiap malam kita bagi fakta-fakta. Mereka ni, pintu hati mereka ni dah ditutup. Dia tak buka pemikiran dia. Sepatutnya bila kita cakap sesuatu, kalau apa yang kita cakap tak betul, dia boleh keluarkan apa yang aku cakap dan dia boleh bagi fakta yang sebenar. Masalah dia hanya cakap, oh ini fitnah, tapi dia tak boleh jawab. Sebab dia tahu apa yang kita cakap tu fakta. Kalau apa yang kita cakap tu bukan fakta, semua tak berasas, confirm dia boleh jawab. So kalau nak tahu walaun ni sama ada dakwaan mereka ni betul tak betul, kita tengok dia orang jawab tak dengan fakta. Kalau mereka jawab dengan fakta, kita nilailah fakta mereka sama ada ianya benar atau tidak.
Tapi kalau dia kata fitnah, tak betul, tapi tak bagi hujah, so kita tahu benda ni tak betul. Okey? Okey, ada lagi? Dah sudah, so sekarang ni macam mana? Ada lagi? Tak ada? Cukup? Cukup. Okey. So, sekarang semua dah berakhir tu. Ya, Alhamdulillah semua dah berakhir. Kita harap kita dapat berikan tumpuan macam mana nak jaga rakyat selepas ini, macam mana nak kukuhkan balik ekonomi negara kita, macam mana nak bawa masuk balik foreign direct investment, macam mana nak tingkatkan peluang pekerjaan, macam mana kita boleh mengukuhkan pertumbuhan ekonomi kita, dan mengurangkan hutang kita yang ditinggalkan begitu banyak oleh puak-puak Mahathir dan juga Muhyiddin, insyaAllah. Okey, itu saja yang nak saya sampaikan pada malam ni. Minta tolong share tuan-tuan supaya lebih ramai orang faham tentang isu-isu yang kita bangkitkan. Dan barang siapa yang nakkan maklumat daripada masa ke semasa, boleh join community WhatsApp Kerajaan Perpaduan. Kejap lagi saya akan postkan dalam Facebook page saya. QR code, tuan-tuan scan dan join. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.